Siri 6, insyaAllah. Dah bersedia? Bismillah. Boleh mula? InsyaAllah boleh Ustaz. Are you ready? Okay. Alhamdulillah. Memang tak boleh Ustaz. Masya Allah ya. Chat ni memang disable kan? Disable, why? I don't know, saya punya memang tak boleh chat. Today punya session memang semua chat being disabled. Why happen? Okay, sekejap. Saya tengokkan sekejap. Oh, mungkin kejap. Betul lah, start tadi aku disable lah. Oh, patutlah saya tengok kosong aja. Tak boleh nak chat kan? Tak boleh nak chat. Alright, tak apa. Saya patutlah saya ingatkan. Kejap, kenapa disable? Okey, tak apa. Nanti saya godek-godek sikit malam insya-Allah. Nanti tanya verbal je lah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini merupakan malam buat pertemuan kita kali yang ke-6, siri yang ke-6. Moga-moga kita bertambah dapat meningkatkan keimanan kita kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara salah satu rasul ulul azmi adalah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah pada malam ini kita akan mempelajari tentang kronologi fasa yang pertama, bagaimanakah cerita Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam bermula daripada usia matang beliau, kemudian beliau keluar daripada Mesir, beliau pergi ke bumi Madian, kemudian beliau berkahwin, dan apa yang berlaku di Madian, itulah di antara maklumat yang kita akan sebutkan pada malam ini. Apa yang kita nak pelajari pada malam ini, sedikit sebanyak maklumat itu dia berada pada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sesiapa yang ada nota, dia boleh rujuk di dalam nota. Saya sudah letakkan di bahagian chat di Zoom link Google Drive untuk dapatkan nota-nota untuk malam ini dan nota-nota yang sebelum ini dan nota-nota yang akan datang. Begitu juga saya telah maklumkan di FB Akademi Tadabbur Malaysia untuk dapatkan nota di link Google Drive seperti yang saya letakkan di bahagian komen. Jadi kalau ada kekurangan, kelemahan, mohon ampun dan maaf. Ya, jadi yang pastinya kita sedikit sebanyak marilah kita mengambil manfaat, mengambil faedah daripada pengisian kita pada setiap hari Isnin, pengisian kita pada hari Khamis, malam Jumaat ini. Moga-moga kita semakin berminat untuk mendalami Al-Quran, kita berminat untuk faham Al-Quranul Karim, pendekatannya dengan kita belajar cerita-cerita. Jadi cerita-cerita dalam Quran ini merupakan salah satu metod yang sangat baik kalau kita nak dekat dengan Al-Quran. Ya, sebab dia bentuk penceritaan, tidaklah terlalu berat. Dan kalau kita boleh kuasai semua cerita dalam Quran, seperti mana saya pernah maklumkan,
kita boleh menguasai lebih kurang 1/4 daripada Al-Quranul Karim. Maksudnya dekat dalam 7 juzuk nak ke 8 juzuk kisah-kisah di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan untuk penceritaan tentang bagaimana usia kematangan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kita telah sebut pada minggu lepas beberapa ayat. Jadi malam ni kita ulang sedikit sebanyak supaya kita mengingati apa yang telah kita belajar pada hari Isnin yang lalu. Sambil-sambil itu kita menunggu rakan-rakan kita untuk join pengisian kita pada malam ni. Sebab kita buat pukul 9 ni agak terkejar-kejar juga. Isyak lagi dan sebagainya kan. Kadang tak sempat nak makan malam. Tak apa, pelan-pelan. Kalau tak sempat dengar pada malam ni, boleh lihat di rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, surah yang memaparkan kisah Nabi Allah Musa untuk fasa usia matang sehingga beliau berkahwin dinyatakan oleh Allah dalam suratul Qasas. Bermula ayat 14 sehingga ayat nombor 28, yang mana ayat ini berada pada muka surat 387 sehingga muka surat 388. Pada minggu lepas, kita telah menyebutkan pada ayat nombor 14 bagaimana Allah Ta'ala cerita pada kita. Kalau Allah tak cerita pada Nabi SAW, tentu kita pun tak akan tahu. Tetapi Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Allah Musa ini, yang mana ayat 14 ini Allah menyebutkan ketika umur Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam sampai kepada peringkat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Jadi pada ayat 14 ini perkara poin yang penting adalah pada perkataan balagha ashuddahu wastawa. Perkataan balagha tu baliglah sampai kepada peringkat asyuddahu wastawa. Apakah yang dikatakan asyuddahu wastawa? Okay, kita lihat pengulangan. Okey, dalam tafsir At-Tabari. Maklumat ini saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan antara rujukan utamanya. Banyak kitab tafsir yang dirujuk. Tetapi antara rujukan utamanya, kalau kita merujuk dalam tafsir At-Tabari. At-Tabari ni, dia kitab di antara tafsir yang At-Tabari itu sendiri, beliau menyebutkan sanad. Dia ada sanad. Daripada cerita tu, daripada sahabat ke tabi'in ke, dia ada sanad dia sendiri. Dia sebut satu persatu. Tetapi tidak semua maklumat di dalam tafsir At-Tabari ni kita boleh terima bulat-bulat. Okey, siapa yang ada kemampuan, ada disiplin ilmu pasal tafsir dan sebagainya, mungkin boleh buat saringan. Dan dia panjang sebenarnya. Sebab apa? Kalau guna yang kitab penuh Tabari ni, Masya Allah, dia bawa banyak pendapat. Jadi kena beli yang telah disaring, yang telah diringkaskan. Jadi dalam tafsir At-Tabari, beliau mengemukakan. Beliau mengatakan bahawa At-Tabari rahimahullah mengatakan asyuddahu ni ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat mengatakan adalah umur 30 tahun dan ada mengatakan pendapat asyuddahu ni maksudnya umur 33 tahun. Maksudnya asyuddahu dia duduk di bawah peringkat umur 30-an lah. Okay, ini kalau tuan-tuan lihat dalam bawah daripada tajuk 30 tahun tu, tuan-tuan akan menjumpai di bawah tu saya ada nukilkan pendapat Ibnu Abbas, pendapat Mujahid dan Qatadah. Jadi kalau tuan-tuan tertanya-tanya, siapa tu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ni adalah sahabat Nabi SAW. Kalau Mujahid, seorang tabi'in. Qatadah, seorang tabi'in. Ini merupakan di antara maklumat-maklumat yang kita memang perlu cari dulu. Sebab mereka ni adalah sahabat, lepas tu mereka ni adalah tabi'in. Okey, hadis tak cerita, maka kita perlu cari ada tak pendapat sahabat. Lepas tu kalau sahabat tak cerita, ada tak pendapat tabi'in. Itu dipanggil kaedah dalam kita
mendapatkan maklumat. Okey. Kemudian wastawa ada kaitan dengan kekuatan tubuh badan, tapi pada umur berapa? Ada pendapat pertama kata Al-Imam Al-Tabari, 30 tahun. Tapi yang kata umur 30 tahun ni, setakat saya baca rujuk dasar Tabari tak jumpa siapa yang kata umur 30 tahun tu. Sahabat ke? Tabi'in ke? Wallahu ta'ala alam. Tapi Al-Tabari kata ada yang kata umurnya 30 tahun. Dan ada yang mengatakan wastawa tu adalah umur 40 tahun. Ini adalah pendapat Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid rahimahumullah ta'ala alaih. Namun begitu, berapa umur sebenar? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu sebenarnya yang tepatnya berapa. Tapi ini hanyalah pendapat yang dilontarkan oleh para ulama. Boleh jadi 30 lebih, mungkin boleh jadi 40, kita tak pasti. Tetapi ada ayat lain dalam surah Al-Ahqaf kita dah sebut, ketika mana Allah menyebut perkataan balagha asyuddahu, Allah menyebut wa balagha arba'ina sanah. Ada perkataan arba'ina sanah, 40 tahun. Mula-mula Allah sebut dulu asyuddahu, sama macam surah Al-Qasas tadi ayat 14. Tetapi perkataan wastawa tak ada, tapi Allah menyebut umur arba'ina sanah. Kemungkinan wastawa itu maksudnya 40 tahun, wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu. Tapi disebutkan oleh para ulama. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Pada minggu lepas juga kita menyebutkan ayat 14 surah Al-Qasas mempunyai persamaan seperti ayat dalam surah Yusuf. Itu ayat nombor 15. Cuma bezanya tidak ada surah Yusuf ayat nombor 22. Cuma tidak ada perkataan wastawa selepas perkataan bala asyuddahu. Ini telah pun kita jelaskan. Kemudian perkataan hukma dengan ilma pada ayat 14 tadi maksudnya apa? Kalau ikut Al-Tabari, Allah Ta'ala beri Musa ni ketika umur dia sampai kepada asyuddahu wastawa tadi, ketika dia membesar dekat istana Firaun, Allah telah beri kepada dia hukma wa ilma. Allah beri kepada dia kefahaman dan Allah beri kepada dia ilmu dalam perkara agama. Kemudian kita telah lihat ayat nombor 14 ditutup dengan perkataan Allah menyebut tentang di hujungnya macam mana Musa boleh dapat hukma, macam mana Musa boleh dapat ilma, kerana Allah Ta'ala mengatakan Musa ini Allah beri macam tu kepada dia sebagai apa? Najzil muhsinin. Perkataan najzil muhsinin merujuk kepada Musa tu dia buat ketaatan. Musa ni seorang yang sabar. Musa ni orang yang banyak buat kebaikan. Oleh kerana dia taat pada Allah, dia sabar dalam melakukan ketaatan, dia melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala kurniakan kepadanya apa? Hukma dan ilma. Okay. Pada ayat 14 ni, kita belum lagi dapat secara terperinci apa ketaatan yang Musa buat, betul tak? Apa kesabaran yang Musa buat, apa contoh dia, lepas tu apa kebaikan Musa, kita tak nampak dengan lebih jelas. Tetapi ia termasuk di bawah perkataan al-muhsinin. Okey, insya-Allah sekejap lagi kita sambung lagi cerita dia, kita akan nampak satu persatu apakah karakter, apakah kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, kemudian kita lihat kepada ayat nombor 15. Ini pun telah kita ulas pada hari Isnin yang lalu. Ayat nombor 15 ini, kalau kita sebut pada minggu lepas, Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala cerita dia keluar di bandar Mesir ketika mana hina ayat ni macam haini ghaflatin min ahliha. Dia keluar dekat bandar Mesir tadi pada suatu masa yang rakyat di Mesir itu dalam keadaan leka. Kita telah sebut pada minggu lepas, ada mengatakan ia adalah waktu tengah hari, tengah panas, orang masuk ke dalam rumah. Ada yang mengatakan antara maghrib dan isya. Ini pendapat Ibnu Abbas juga. Ada yang mengatakan waktu malam. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pastinya waktu dia keluar tu,
Daripada istana Firaun itu dia keluar, waktu tu orang tak ada. Sebab perkataan semasa penduduknya sedang leka. Kemudian waktu dia keluar tu, dia buat apa? Dia mendapati ada dua orang yang sedang bertengkar. Seorang darinya adalah daripada kumpulan dia Bani Israel. Maklumat ni ada perkataan pada ayat hadza min syi'atihi. Dia adalah merujuk kepada Bani Israel. Dan satu lagi yang bergaduh dengan Bani Israel ini, dia ayatnya Allah kata wa hadza min aduwi. Dia adalah daripada musuhnya. Musuh Nabi Allah Musa merupakan musuhnya adalah Firaun. Maka kaum Firaun, iaitu orang Qibti, maka Allah meletakkan dia di bawah wa hadza min aduwi. Okey, kemudian yang si Bani Israel ini, kita sudah sedia maklum, kita telah sebut pada hari Isnin yang lalu, suasana di Mesir ketika itu kita tahu Bani Israel merupakan kumpulan manusia yang lemah yang ditindas oleh Firaun. Jadi ketika mana Bani Israel ini minta pertolongan kepada Musa, maka Musa tolong. Tapi Musa tolong tu, dia nak meleraikan, dia nak bantu Bani Israel ni, maka dengan tangannya ia telah menumbuk kepada kaum Firaun tadi. Ulama tafsir mengatakan dia ambil tangan dia, dia kepul tangan dia, dia telah fawakazahu, kan kita sudah sebut pada minggu lepas. Dia buat apa? Dia telah tumbuk Musa telah menumbuk yang Qibti tadi, akhirnya faqadha alaih, maka dia mati. Tidak semena-mena. Kemudian Musa, beliau terus mengucapkan, kita berhenti pada sini sebenarnya pada hari Isnin yang lalu. Musa mengatakan hadza min amali syaitan innahu aduwwun mubilun innahu aduwwun mudhillun mubin. Musa kata matinya lelaki tu, Musa menisbahkan, Musa mengkaitkan dengan ini kerja syaitan ni. Sesungguhnya syaitan ni adalah musuh yang jelas lagi menyesatkan. Kenapa Musa sebut macam tu? Adakah Musa dia terpedaya dengan syaitan? Para ulama tafsir, kerana para nabi ni sebenarnya mereka terpelihara sebenarnya daripada syaitan-syaitan ni sebenarnya. Tetapi kenapa Musa sebut syaitan? Kerana Musa menyebut secara umum bahawasanya yang suka bergaduh, yang suka manusia ini berbunuh-bunuhan, itu semua adalah kerja siapa? Itulah ada kerja syaitan. Yang menyebabkan manusia menjadi marah, siapa dia? Adalah syaitan. Jadi Musa dia menyebutkan secara umum perbuatan macam ni, siapa nak membunuh orang ni, kan, ia ada kaitan dengan syaitan. Sebab kita sedia maklum syaitan, dia memang suka permusuhan. Syaitan memang suka untuk mengajak kepada melakukan kesalahan. Lepas daripada peristiwa itu, Allah cerita pada ayat nombor 16 apa yang berlaku kepada Musa. Allah Ta'ala cerita Musa ni, dia berdoa kepada Allah dengan dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, Rabbi inni zalamtu nafsi. Dia kata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Kenapa Musa cakap macam tu? Adakah Musa ni dia terjatuh dalam orang yang melakukan dosa seperti kita? Kalau kita belajar tentang dosa, perkataan zalim, perkataan zalam tu, dia memang dikaitkan dengan dosa. Siapa buat dosa saja, dia akan dapat gelaran telah melakukan kezaliman. Ada dosa yang besar, lagi besar zalim tu. Kalau dosa tu kecil, tetap dipanggil zalim. Tetapi apakah ucapan Nabi Musa ni menunjukkan dia berdosa? Sedangkan kita belajar bahawa para Nabi alaihissalam, mereka ini maksum, terpelihara daripada melakukan dosa-dosa, khususnya dosa besar. Macam bunuh orang kan dosa besar, membunuh orang. Tetapi kita kena letak pada hakikat Musa
dengan hakikat diri kita. Nak letak macam mana tu? Macam ni. Kita kalau buat salah, tak sama macam pada Rasul kalau dia buat salah. Tak sama macam mana dari sudut perasaan, dari sudut merasai tentang kesalahan tu. Para Nabi ni, hati mereka ini hati, walaupun pada ketika ni Musa belum lagi jadi Rasul. Tetapi kita dah sebut sebelum ini yang memang Allah sebut dah. Musa ni dia memang dijaga oleh Allah. Tapi kenapa Musa macam tu? Kerana kita kena ingat para Nabi ni, kalau dia macam buat sedikit kesilapan, dia rasa macam besar sangat. Dia berbeza dengan kita. Berbeza dengan kita. Dari sudut perasaan. Dan kita ni memang kita buat dosa. Tapi para Nabi ni kenapa dia sebut macam tu? Nak menunjukkan bahawa walaupun dia tak sengaja kan. Sebab kalau disebut buat dosa, mesti dosa itu dibuat dengan sengaja. Dan mempunyai niat, Musa dia tak sengaja. Dia ingat dengan melerai tumbuk tadi itu biasanya tak matikan. Tetapi memang Allah Ta'ala telah takdirkan bahawa lelaki itu memang dia akan mati. Itu semua sudah takdir Allah. Allah telah susun semua tu, memang dia mati. Tetapi Allah nak tunjuk pada kita macam mana para Rasul ni. Walaupun bukan dia niat bunuh pun. Maka kalau dia tidak niat untuk membunuh, dia tidaklah berdosa membunuh. Tapi kenapa dia doa macam ni? Nak bagi contoh kepada kita bahawasanya para Nabi ni mereka mengenal erti salah tu. Macam mana beratnya erti kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tunjukkan contoh pada kita memohon keampunan kepada Allah. Dan ayat ni sendiri menyebutkan Allah kata faghfaralah. Allah Ta'ala kata maka telah diampunkan dosanya. Ayat ni terang-terang menyebut kesalahan Musa tadi telah Allah Ta'ala ampunkan. Lepas tu Allah kata di hujungnya innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tu dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun dikaitkan dengan memohon pengampunan. Maha Penyayang tu Allah mengasihi siapa-siapa yang berbuat kesalahan dan sebagainya. Okey, ni ayat nombor 16 ni sebenarnya tuan-tuan puan ya. Ayat inilah, cerita inilah sebenarnya yang diingati oleh Nabi Allah Musa sampai di hari kiamat. Kalau siapa pernah belajar tentang syafaat yang besar di hari akhirat, waktu matahari terik di atas kepala, semua umat pergi minta syafaat dekat Nabi-Nabi kan. Ada orang jumpa Nabi Adam, Adam tak boleh tolong. Adam kata pergi jumpa siapa? Pergi jumpa Nuh, Nuh tak boleh tolong. Pergi jumpa Musa. Tuan nak tahu apa alasan Musa? Alasan Musa kepada orang yang jumpa dia, nak minta syafaat supaya cepat kalah hisab dia di akhirat ni panas ni. Maka cerita ni lah sebenarnya yang Musa cakap dalam hadis syafaat yang panjang tu. Musa kata apa? Aku dulu pernah membunuh orang. Sedangkan kita belajar pada minggu lepas dan malam ni, Musa dia tak bunuh orang sebab dia tak sengaja. Lagipun ketika dia nak tolong orang tu memang kita tahu Allah sebut perkataan musuhnya. Jadi memang tepat pada waktu untuk tolong orang yang dizalimi. Betul tak? Lepas tu dia ada kemampuan nak tolong. Duduk pula ketika tu kat situ. Tepat pada waktunya. Dengar orang minta tolong. Maka wajib untuk memberikan pertolongan. Tetapi saat mena-mena apa yang dia buat tu telah menyebabkan mati orang tu. Jadi kisah kematian ni sampai Musa bawa di hari akhirat. Dia bawa isu itu. Sampai dia kata apa? Tuhanku sangat marah hari ini. Tuhan tidak pernah marah melainkan hari ini. Kata Musa dalam hadis syafaat tu. Lepas tu Musa kata apa? Diriku sendiri. Dia kata kan? Dia kata diri sendiri. Diri sendiri kata, pergilah kamu jumpa dengan Ibrahim macam tu. Tetapi kalau kita baca ayat ni, Allah sebut tu faghfaralahu. Allah telah mengampunkan dosanya. Tetapi kenapa Musa tak berani juga nak bagi syafaat, nak tolong? Sebab tu kita sebut tadi, para Nabi dan Rasul ni, mereka tahu beratnya salah tu.
Walaupun dosa dah diampunkan. Betul tak? Macam kita ni, ya Allah, dosa kalau nak kumpul naik sampai ke langit tu dosanya. Belum tentu ampun tak ampun lagi. Tetapi para nabi ni nak menunjukkan macam mana mereka buat silap sikit, mereka dah rasa macam berat sangat. Sebab itu dia meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran kepada kita, kita contohilah para nabi. Kalau dia buat kesalahan, walaupun kesalahan tu tidaklah sengaja dan sebagainya, mereka rasa tetap bersalah. Okey, itu cerita pengampunan Allah kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu apa yang berlaku lagi? Ayat 17, Nabi Allah Musa dia berdoa lagi kepada Allah. Dia kata, qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, wahai Rabbku, dia kata, dengan nikmat yang telah engkau kurniakan kepada aku. Antara nikmatnya apa? Ambil ayat tadi tu, salah satunya Allah memberikan pengampunan. Kan banyak lagi nikmat-nikmat lain. Musa kata apa? Ya Allah, dengan nikmat yang kau dah beri kepada aku ni, ya Allah. Kan? Peliharalah aku supaya aku tidak menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Tengok. Bagaimana rasa bersalah sangat Musa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk tempat Musa, macam mana rasanya? Kalau kita dah tahu dapat pengampunan, kan? Kalau Allah bagi tahu, dosa kau dah diampun, rasa macam mana? Kan? Tetapi inilah jiwa perasaan yang ada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kan? Macam mana mereka ni rasa sangat-sangat besar, ya, buat satu perbuatan yang macam nampak sebenarnya tidak baik. Mereka rasa bersalah sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lanjutkan sekejap ya. Sekejap ya. Sekejap, saya nak tutup. Okey. Saya lanjutkan. Baik. Lepas tu Nabi Allah Musa apabila pada hari yang berikutnya, kan, lepas dia tak sengaja membunuh lelaki daripada kaum Firaun tadi, beliau takutlah. Ada perasaan takut kepada dia. Dia takut tu Allah cerita pada ayat nombor 18. Allah Ta'ala kata, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Sejak daripada peristiwa tadi tu, yang dia telah tak sengaja membunuh lelaki daripada kaum Firaun tadi, dia duduk dekat bandar tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang khaifan, ni takut, cemas. Dalam masa yang sama, yataraqqabu. Yataraqqabu ni maksudnya dia cuba riki-riki lah, cari. Ada tak orang perkatakan tentang isu bunuh tu? Ada tak orang tahu? Ada tak orang tahu? So agak-agak macam mana dengan keadaan Musa pada ketika itu. Lepas tu, tak semena-mena, kan, dia pergi tengoklah, survey, tengok ada tak orang cerita-cerita tentang ada lelaki terbunuh, kan. Lepas tu dalam masa yang sama, Allah Ta'ala cerita, jumpa sekali lagi orang yang dia tolong semalam tu, dia bergaduh pula sekali lagi dengan orang lain pula. Orang yang sama, Bani Israel, yang semalam yang Musa bagi pertolongan kepada dia tu, hari yang berikutnya bergaduh lagi kali kedua dengan seorang kaum Firaun yang lain lah. Sebab yang pertama tadi dah mati. Bergaduh lagi kali kedua. Dan Nabi Musa mendengar Bani Israel itu memanggil dia. فَإِذَا الَّذِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kepadanya semalam panggil dia. Tolong Musa, tolong. Minta tolong sekali lagi. Lepas tu Musa ni, apabila dia pergi kepada lelaki minta tolong tadi, dia cakap lah. Dia kata, engkau ni, dia kata, innaka laghawiyyun mubin. Dia kata, sesungguhnya engkau ni memang ternyata sesat. Ternyata sesat tu maksudnya apa? Maksudnya Nabi Musa bukanlah sesat dari sudut agama dia. Maksudnya kau ni, kan semalam dah gaduh lagi hari ni. Faham tak maksud laghawiyyun? Maksud macam lelaki tu, perangai dia
tindakan dia tak betul. Sampaikan kali kedua pun dia nak gaduh lagi. Semalam dia gaduh, hari nak gaduh lagi, lepas tu minta tolong lagi. Jadi Musa, tapi kali ni ayat 18, Nabi Musa tak cepat-cepat bagi pertolongan. Kalau yang ayat sebelum ni, dia cepat-cepat. Minta tolong, maka dia tolong. Terus dia fawakazahu kan, dia tumbuh. Tapi kali ni tak. Sebab dia dah belajar kali pertama yang sebelum ni. Kali ni dia tak terus berikan pertolongan, tapi dia cakap dekat Bani Israel tu, innaka laghawiyyun mubin. Kau ni teruk kan. Kau ni memang sesat, maksudnya dari sudut tingkah laku ni, kau kenapa semalam bergaduh, hari bergaduh lagi. Lepas tu Nabi Musa dia tolong juga tak? Dia tolong lah. Ini pada ayat nombor 19. Nabi Allah Musa dia tolong. Tapi waktu dia nak tolong tu, apa yang berlaku? Allah Ta'ala kata, falamma an arada an yabtisha billadhi huwa adullahuma. Maka ketika dia, iaitu Musa, hendak memukul orang yang menjadi musuh kepada mereka berdua. Mereka berdua ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Musa, merujuk kepada Bani Israel tadi. Tapi waktu Musa nak tolong ni, Nabi Musa nak leraikan pergaduhan tu, Musa nak pukul orang yang kaum Firaun tadi tu, tiba-tiba Bani Israel ni dia tersalah sangka. Dia tersalah sangka apa? Dia ingat Musa nak pukul dia. Jadi, ingat tak? Bani Israel kan sebelum ni ingat kalau ayat nombor 18, lelaki Bani Israel ni dia teringat ucapan ni. Ucapan ni. Dia kata, kan Musa cakap, engkau ni memang ternyata sesat. Kan? Jadi lelaki yang tadi tu, yang minta tolong tadi, sebelum Nabi Musa nak tolong dia, Musa cakap perkataan tu kat dia. Jadi, pada waktu Nabi Musa nak tolong dia sebenarnya, nak pukul yang kaum Bani Firaun tu, yang kaum Firaun tadi tu, sebab tu Allah kata musuh mereka berdua. Okay, jelas cerita dia. Tiba-tiba si Bani Israel tu, dia tersalah sangka, akhirnya dia cakap apa? Dia kata, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Dia kata, adakah engkau nak bunuh aku sebagaimana engkau membunuh seseorang semalam? Membunuhku tu yang tepat adalah Bani Israel tu. Sebab apa? Sebab kes terbunuhnya tu tak ada siapa tahu. Hanya lelaki yang telah dibunuh tu, kan? Lelaki Bani Israel dan Musa saja. Betul tak? Tapi kenapa dia cakap macam ni? Maknanya pada ketika ni lelaki Bani Israel dia tersalah sangka. Sebab dia tahu sebelum tu Musa marah kat dia. Jadi dia ingat Musa nak pukul dia. Dan dia tahu kan, dia telah tengok depan mata dia macam mana penduduk Musa. Jadi dia takutlah. Tapi sebenarnya dia tersalah sangka. Musa bukan nak pukul dia. Musa nak pukul orang yang menindas dia tadi. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya apa yang berlaku? Lelaki Bani Israel itu pun, dia pun bongkarkan cerita semalam tu. Dia nak menakut-nakutkan Musa. Lepas tu dia cakap dekat Musa, dia tuduh pula Musa. Engkau ni Musa, in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Dia kata, engkau ni Musa hanya nak menjadi seorang yang kejam kat muka bumi. Yalah kan, sebab Musa kan dia kaitkan dengan lelaki Bani Israel ni. Dia ingat Musa tu memang nak bunuh orang. Itu dia kata, engkau ni sebenarnya seorang yang nak berlaku kejam kat muka bumi Allah Ta'ala ni. Lepas tu engkau ni sebenarnya bukan niat nak tolong orang pun. Bukan niat untuk mendamaikan ke? Bukan untuk niat menjadi orang yang mendamaikan, menyelesaikan pergaduhan tadi. Ini adalah satu tuduhan daripada Bani Israel kepada Nabi Musa. Dia tersalah sangka. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab Nabi Musa bercakap dekat dia tadi kan. Innahu laghawiyyun mubin. Jadi kalau kita ambil ayat 18, kita hubung kait dengan ayat nombor 19, kita akan dapat jawapan. Yang membocorkan rahsia Nabi Musa membunuh semalam adalah Bani Israel tadi.
Tapi ada tafsir dia sebut uh, musuh Musa tu yang bagi tahu. Tapi kita tak nampak relevan dia. Tak nampak hubung kait dia. Tapi sebenarnya Bani Israel yang membongkarkan kisah semalam. Jadi sampai kepada ayat 19 ni, siapa yang tahu Musa telah membunuh kaum Firaun? Jawapan dia, Bani Israel tadi of course lah. Yang kedua siapa? Lelaki yang bergaduh dengan Bani Israel ni. Maknanya kaum Firaun ni. Okey, selesai. Lepas tu apa berlaku? Allah tak cerita pada kita apa yang berlaku selepas itu, cuma Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita telah diketahui oleh Firaun bahawasanya Musa telah buat satu kes besar, iaitu kes membunuh kaum Firaun. Jadi kita kena tahu memang Firaun dia sangat defend kaum dia dan dia nak menindas kaum sebelum tu kan. Dan mereka bukan tak tahu Musa ni asal usul dia siapa. Dia adalah Bani Israel. Kan. Jadi Allah cuma cerita kepada kita cerita itu telah terbongkar. Macam mana kita tahu cerita itu telah terbongkar? Agak-agak siapa yang bongkarkan cerita tu kepada Firaun? Kita tak tahulah kan. Sama ada Bani Israel tadi ke ataupun lelaki yang kaum Firaun tadi. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu sebenarnya siapa yang bongkar. Betul tak? Kita tak tahu sebenarnya. Adakah Bani Israel? Tapi kalau baca pada ulasan para ulama yang lelaki yang kaum Firaun itulah sebenarnya yang pergi cerita dekat Firaun. Wallahu ta'ala Allah tidak ceritakan. Tapi yang pasti cerita terbongkar. Ayat 20 beritahu pada kita. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Dan datanglah seorang lelaki dari aqsal Madinah, dari hujung bandar itu. Maksudnya dekat Mesir tu, di hujung bandar tu datang seorang lelaki kepada siapa? Datang dia kepada Musa dalam keadaan apa? Yas'a. Yas'a ni Yas'a ni macam kita sa'i. Perkataan sa'i kan kita boleh lari sikit kan. Yas'a ni tergesa-gesa dia datang. Pelari dia datang. Dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Musa. Dia datang kepada mana? Dia datang pada hujung bandar tadi. Dia telah datang. Dia buat apa dia datang? Dia kata, Ya Musa, wahai Musa. Dia kata, Innal mala'a. Dia kata sesungguhnya mala'a ni macam pembesar-pembesar orang-orang kanan. Siapa dia? Firaun lah. Ya tamiruna bika. Mereka sedang merancang, sedang buat muktamar, sedang buat mesyuarat. Ya tamiruna bika. Mereka telah diskusi ni sebenarnya, telah rancang. Nak buat apa? Liyaqtulaka, untuk membunuh engkau. Perkataan liyaqtulaka tu memang benar-benar untuk membunuh Musa. Maknanya cerita Musa membunuh lelaki kaum Firaun itu telah terbongkar. Tetapi Allah Ta'ala telah susun, Allah Ta'ala telah takdirkan sebelum tentera-tentera Firaun, pembesar-pembesar Firaun dapat tangkap Musa, nak bunuh Musa, Allah Ta'ala beritahu kepada kita ada seorang lelaki daripada hujung bandar pergi bagi tahu kat Musa terlebih dahulu sebelum mereka sampai. Dia cakap apa? Fakhruj. Dia kata, kau keluar Musa. Kau kena keluar daripada sini Musa. Inilah kaminan nasihin. Sesungguhnya aku ni nak bagi nasihat kepada engkau. Kerana aku bagi nasihat kepada engkau ni. Aku sampaikan benda betul ni. Dia kata. Dia kata, kau kena keluar Musa. Kau kena keluar Musa. Daripada Mesir ini. Okey. Jadi kalau kita bincang dekat ayat 20 ni. Kan. Siapa lelaki ni? Tak tahu kan? Allah telah sebutkan perkataan rajulun, tak tahu siapa dia. Tuan-tuan carilah Quran, tuan-tuan tak jumpa siapa lelaki ni. Lepas tu kalau buka hadis pun Nabi tak cerita dalam hadis ni siapa lelaki tu. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita tak perlu carilah. Lelaki ni sebenarnya siapa? Baiknya dia kan. Kita tak tahu siapa. Adakah dia adalah daripada keluarga Firaun tu sendiri? Wallahu ta'alam. Walaupun memang ada satu kisah keluarga Firaun yang beriman. Ada. Tapi adakah dia? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Jadi kita tak perlulah nak habiskan waktu kita mencari jawapan.
Siapa lelaki tu? Wallahu ta'ala. Yang paling penting dia lelaki. Yang paling penting dia tahu ada pembesar Firaun nak bunuh Musa. Itu pasti dah. Dan dia sendiri cakap pada Musa, so Musa keluar daripada Mesir. Dan dia memang menyampaikan nasihat pesanan kepada Musa. Okey, selesai. Dapat jawapan dia. Okey. Kemudian, sebelum kita lanjutkan, kenapa saya warnakan tulisan dengan warna merah ni? Okey, kerana ayat ni dia ada persamaan dengan surah Yasin. Kita tengok surah Yasin. Ni surah Yasin ayat 20. Okey, ni surah Qasas ayat 20. Sama tak ayat dia? Nombor ayat kan, betul tak? Nombor ayat sama tau. Adakah itu kebetulan? Bagi Allah Ta'ala tidak ada. Mesti ada sebab, hikmah dia. Ini ayat 20, surah Al-Qasas. Ayat Yasin ayat 20 juga. Bunyinya sama je. Tapi ada perbezaan sedikit. Kalau ayat ni, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. Kalau surah Yasin, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Yas'a sama. Dua-dua ada perkataan yas'a sama. Okey, sama. Tapi dikedepankan rajulun. Waja'a sama. Surah Yasin pada juga waja'a. Surah Qasas waja'a sama. Bezanya apa? Surah Al-Qasas, kisah Musa ni Allah Ta'ala mendahulukan dan menyebut rajulum. Lepas tu baru Allah sebut dia datang dari mana? Aqsal Madinah. Allah Ta'ala sebut dulu seorang lelaki, baru Allah sebut hujung bandar. Tapi kalau surah Yasin Allah kata, Allah sebut dulu hujung bandar seorang lelaki. Allah Ta'ala kata waja'a min aqsal madinati, baru sebut rajulun. Allah kata telah datang dari hujung bandar itu seorang lelaki tergesa-gesa. Apa sebenarnya Allah Ta'ala buat macam tu? Kenapa surah Al-Qasas perkataan lelaki ni datang dulu baru sebut hujung bandar? Dalam surah Yasin sebut dulu hujung bandar baru sebut lelaki. Pasti ada sebab. Jawapan dia, tengok pada konteks ayat ni nak cerita pasal apa. Inilah munasabah dia. Okey, dalam surah Al-Qasas, kenapa Allah Ta'ala sebut rajulun dulu lelaki? Kerana dalam ayat ni memang Allah Ta'ala nak fokus tentang berita yang dibawa oleh lelaki ni. Bukan Allah nak fokusnya pada datang hujung bandar. Dia bukan nak difokus pada hujung bandar. Dia bukan nak fokus pada tempat. Tapi dia nak fokus pada lelaki itu yang sampaikan berita. Sebab itu yang paling penting didahulukan letak yang awal. Faham tak? Inilah kita belajar dari Allah. Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Kalau benda tu sangat penting dan dia penting, Allah letakkan dulu mula-mula. Jadi kenapa letakkan dulu lelaki? Lepas tu baru sebut hujung bandar. Kerana isu utamanya nak menekankan pada watak lelaki tu. Yang bawa berita kata ada orang nak bunuh dia. Tapi dalam surah Yasin, ayat 20 ni, bukan nak fokus lelaki itu terlebih dahulu. Tetapi Allah nak fokus tentang hujung bandar. Maksudnya, dalam surah Yasin, kenapa Allah kata dari hujung bandar baru sebut lelaki? Kerana ini dikaitkan dengan dakwah yang Allah hantar 3 Rasulullah. Itu cerita Ashabul Qaryah tadi. Kenapa? Kenapa nak tumpukan tentang tempat hujung bandar baru lelaki? Apa relevan dia dalam surah Yasin? Ayat surah Yasin 20 ni nak menunjukkan bahawasanya dakwah yang dibawa oleh 3 Rasul dalam cerita surah Yasin ni, dakwah tu telah sampai ke hujung kota. Itu maksud dia. Kenapa Allah sebut hujung kota, hujung bandar?
Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita dakwah yang dibawa oleh 3 Rasul dalam surah Yasin ni telah sampai ke hujung bandar. Maknanya luasnya dakwah tu. Sebab tu Allah tunjulkan dulu perkataan Aqsal Madinah, hujung bandar. Tetapi dalam surah Qasas tak. Dalam surah Qasas bukan nak fokus tempat hujung bandar tu. Tapi nak memberi tumpuan kepada watak rajulul lelaki itu. Nampak tak perbezaan dia? Bijaksana tak Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyusun kalimah. Sebab tu kalau kita tak belajar kita akan rasa sama je ayat ni, macam sebenarnya tak sama. Dalam Quran tidak ada yang sama erti. Dia ada perbezaan. Jadi kena analisis dia, baca elok-elok, tengok konteks. Allah Taala ni dia Maha bijaksana. Allah Taala telah kita belajar dari Allah. Belajar macam mana? Tengok Allah Ta'ala diletakkan prioriti. Allah Ta'ala kalau guna ayat, dia letak pada konteks cerita. Jadi, kita dapat belajar sesuatu. Baik, kita lanjutkan lagi. Lepas tu, Musa tadi ni, dia buat apa? Dia ikutlah nasihat lelaki tadi. Yang lelaki tadi beria-ria datang terkejar-kejar. Kan? Lepas tu lelaki tu yakinkan Musa, aku ni daripada orang yang ikhlas tahu nak bagi tahu kat engkau ni. Dan memang Musa tahu dia memang ada kes bunuh tadi. Maka dia buat apa? Fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Lalu Musa ni pun dia keluarlah daripada negeri itu dalam keadaan dia takut, yataraqqabu. Sambil-sambil tu dia mencari-cari berita. Ada tak orang tangkap dia ni? Ada tak orang nak kejar dia? Tapi kalau kita faham ayat 21 ni agak-agak tuan-tuan dan puan agak Nabi Musa dia sempat tak buat persiapan? Buat bekal roti ke, buat bekal pakaian ke kan. Sebenarnya kalau kita baca ayat, tuan-tuan tolong bulatkan perkataan fa kharaja, perkataan fa. Huruf fa ni sebenarnya dia merujuk kepada benda yang berlaku cepat-cepat. Fa ni maka. Maka Musa pun keluar. Maksudnya kalau Allah guna huruf fa ni macam kita kata maka kan. Fa ni menunjukkan penyusunan. Macam next. Kalau next ni macam fa lah huruf fa. Fa ni dia merujuk kepada next tapi dia berlaku dengan cepat. Immediately. Jadi lepas Musa, dia dengar. Dia dengar lelaki tu cakap macam tu. Fa kharaja. Tuan-tuan tolong bulatkan perkataan fa kharaja untuk tuan-tuan dapat menghayati dia. Penting tahu walaupun dia satu huruf tahu. Dia bagi cerita tu, dia macam bagi tahu pada kita immediately tindakan yang Musa buat tadi, dia buat apa? Kharaja. Dia terus keluar. Maksudnya Nabi Musa memang dia tak sempat nak buat apa dah. Bekal makanan tak ada, apa pun tak ada. Salat sepinggang lah dia keluar. Takat mana dia ada, dia kena keluar. Kenapa saya kena sebut benda tu? Sebab nanti kita akan tengok cerita lanjut. Dia akan terduduk di bawah sebatang pokok. Dia doa pada Allah. Kita akan hayati doa dia. Kita akan hayati dia. Doa selepas dia sampai dekat Madian. Macam mana kisah Nabi Musa, ya Allah. Seorang Rasul yang dah ada kes wanted nak dibunuh kan. Tapi Allah Ta'ala cerita pada kita tentang usaha yang dibuat. Betul tak kan? Maka dia keluarlah. Dengan keadaan tergesa-gesa dia keluar. Dalam keadaan dia khaifah. Dia sangat takut. Yatarakkabu, untuk memahati dalam keadaan sekeliling. Kan bila-bila saja orang boleh tangkap dia. Lepas tu kita belajar dari seorang Rasul, dalam keadaan kita sulit macam tu, maka kita ada Allah. Jangan lupa Allah tu. Maka Musa pun dia kata, qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Rabbku, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Sebab kita tahu kan Firaun zalim. Tentera dia zalim. Dia minta kepada Allah, selamatkanlah aku daripada orang yang zalim. Kita pun boleh amalkan doa Nabi Musa ni. Rabbi najjini minal qaumi az-zalimin. Jadi kalau kita duduk ayat nombor 12 kan, kita faham huruf fa tadi macam kesiannya dekat Nabi Musa kan. Tapi dia Rasul tau, Rasulul Azmi. Kan? Rasul yang mulia di antara Rasul yang mulia. Kesian dia kan, kita pergi kesian kan. Tapi kita belajar macam mana seorang Rasul, dia berusaha untuk mengelak daripada mudarat berlaku dekat dia. Betul tak? Lepas tu,
pergantungan dia kepada Tuhan tu sangat tinggi. Okey, cerita dia. Okey, lepas dia doa tadi tu, dia buat apa? Dia keluarlah. Keluarlah pada Mesir. Tapi dia nak ke mana? Sedangkan Musa pun sebelum ni kan, memang dia berada di bumi Mesir. Tapi Allah cerita pada kita, kalau Allah tak cerita, kita tak tahu dia pergi mana. Tapi Allah cerita pada kita. Mari kita hayati. Macam mana detik-detik Musa ni dia keluar. Tentang bayangkan. Mungkin selas pinggang. Betul tak? Selas pinggang. Mungkin kasut dia tak sempat bawa ke. Mungkin dia berjalan tanpa kasut ke. Bayangkan nak berjalan keluar. Tak ada bekal, tak ada apa-apa kan. Sebab fakhoroja tadi. Kan, janji dia boleh keluar. Agak-agak macam mana perasaan dia kan. Allahu Akbar seorang Rasul. Allah Ta'ala kata, walamma tawajjaha tilqa'a Madian. Rupa-rupanya dia nak pergi ke negeri Madian. Dia nak pergi ke Madian. Okey. Waktu dia nak pergi Madian ni, dia tahu tak nak pergi Madian tu? Dia tahu tak jalan dia pergi Madian? Sebenarnya dia tak tahu tau. Macam ni kita tahu dia tak tahu. Kerana pada doa dia tu, dia kata, qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Tu dia keluar tu, tapi dia memang cadang memang dia nak pergi Madian. Tapi dia berdoa pada Allah. Dia kata, moga-moga Rabb aku menunjukkan jalan yang benar kepadaku. Menunjukkan jalan yang benar kepadaku, kata Imam Tabari. Bahkan ada asar daripada tabi'in mengatakan, Nabi Musa ni sebenarnya diserahkan kepada Allah. Dia tak tahu mana nak pergi Madian tu. Tapi dia minta pada Allah, tunjuklah jalan. Nak sampai ke Madian ni macam mana? Lepas tu dia doa pada Allah. Tetap bayangkan. Dengan tak ada apa-apa. Tapi dia tahu dia ada Allah. Dia minta pada Allah. Untuk dia tunjukkan jalan dekat dia. Kan? Dia serahkan diri dia kepada Allah, tunjukkan jalan kepada dia. Ayat 22. Dia berjaya tak sampai Madian? Ayat 23 Allah Ta'ala cerita. Akhirnya dia selamat sampai ke Madian. Tapi waktu dia sampai dekat Madian tu, dia sampai-sampai, dia jumpa tempat apa? Allah kata, walamma warada Madian wajada alaihi ummatam minan nas. Okey. Waktu dia sampai dekat Madian tu, rupa-rupanya Allah Ta'ala kata dia sampai permulaannya pada tempat telaga air negeri Madian. Maksudnya tempat sumber air negeri Madian tu dia sampai dekat situ. Waktu dia sampai dekat situ, dia dapati ada ramai orang sedang memberi minum. Sebab dalam ayat tu Tuhan kata, Allah Ta'ala beritahu pada kita, ummatam minan nas. Ummatan ni maksudnya sekumpulan lah. Kumpulan, golongan daripada manusia. Yang sedang buat apa? Yasquna. Yang sedang memberi minum. Macam mana? Memberi minum. Memberi minum apa? Memberi minum ni nanti kita akan jumpa. Dia adalah haiwan ternakan. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama Musa nampak apa? Wa wajada min dunihimum ra'ataini tazudan. Okey, perhatikan baik-baik cerita ni. Dan lepas dia bukan sekadar nampak ada ramai orang sedang memberi minum kepada haiwan ternakan masing-masing, dan dia juga dapati, saya terjemahkan, ingat perkataan di belakang mereka. Ni perkataan dunihim. Dunihim ni merujuk dalam ramai-ramai lelaki tu, ada dekat hujung tu, ada 2 orang perempuan. Yang 2 perempuan tu sedang buat apa? Tazudani. Tazudani ni, mengikut ulama tafsir yang tepat, 2 perempuan tu dia sedang ada kambing-kambing dia, ternakan dia yang dia nak bagi minum sebenarnya. Tapi cuba kita tengok dekat sini. Perkataan didapati di belakang mereka. Ni, dunihim ni maksudnya jauh perempuan tu daripada lelaki-lelaki tu. Apa kita dapat belajar?
Inilah orang-orang dulu, perempuan-perempuan malu nak bercampur dengan orang lelaki. Perkataan min dunihim ni menunjukkan mereka ni memang berada jauh daripada lelaki-lelaki tu. Tapi Musa nampak dua perempuan tu. Ni kita belajar sesuatu ya orang perempuan. Tapi sekarang ni orang perempuan pada tak ada malu dah. Jalan mendada je kadang. Orang lelaki pula kena ke tepi. Suka bercampur bau dengan orang lelaki. Tak macam orang-orang dahulu. Orang dulu sangat malu sampai duduk jauh tu. Tahan kambing-kambing dia. Tapi ada juga wanita-wanita yang macam tu sekarang. Alhamdulillah. Bukan kita nak kata semua tak. Tapi kita belajar satu dekat sini. Macam mana sifat perempuan yang sebenar. Tidak suka untuk bercampur bersama dengan orang-orang lelaki. Musa tengok je. Musa dapati. Lepas tu apa berlaku? Musa teruslah tanya. Kenapa Musa terus tanya? Kenapa Musa tanya? Sebab Musa nak tolong. Kenapa Musa nak tolong? Sebab ingat tak tadi ayat nombor 14 Allah panggil Musa ni apa? Kenapa Allah Ta'ala nak bagi Musa ni dapat hukuma dengan ilma? Kerana Allah Ta'ala kata Musa ni di kalangan orang al-muhsinin. Orang yang buat kebaikan. Maka Musa pun tanya. Musa tanya, mari kita tengok ayat Musa tanya dan macam mana dia berjawab. Kalau kita tak belajar, kita tak dapat menghayati macam mana perbualan antara Musa dengan perempuan tu. Tengok macam mana Musa kata. Musa kata, qala ma khatbukuma? Musa tanya, kenapa dengan kamu berdua ni? Kan? Maksudnya kan dia duduk jauh pada lelaki tadi. Korang berdua ni kenapa? Tengok dia orang jawab. Perempuan tu jawab apa? Qalata, kedua-dua perempuan itu mereka mengatakan, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Dia berkata apa? Tengok, perempuan tu kata apa? Kami tidak dapat memberi minum sehinggalah penggembala-penggembala lelaki tu mereka balik. Kalau perempuan tu tak tahu malu, mungkin dia kata selit-selit ke, kan nak juga berebut-rebut lelaki tak. Itu sifat orang-orang dahulu. Dia kata kami hanya boleh bagi minum kepada kambing-kambing kami ni selepas mereka lelaki yang ummatan minnas tadi balik. Lepas tu mereka jawab, kenapa? Tengok, pandai ya. Mereka terus tutup cerita, tak nak panjang-panjang cerita, mereka bagi satu jawapan terus. Mereka kata apa? Dia kata mereka mengatakan, dia kata wa abuna syaikhun kabir. Dia kata dan bapa kami pula seorang yang terlalu tua umurnya. Full stop. Maksudnya Musa tahu dah. Nampak tak? Taklah panjang-panjang cerita. Sambil-sambil tunggu tu kenal-kenalan lah dulu. Kau umur berapa? Dia umur berapa? Tak ada. Dia terus bagi satu jawapan supaya tidak berlaku panjang dialog antara Musa dengan perempuan tu. Baru tu jawab. Dia kata, kami ni bawa kambing-kambing, kami nak tunggu dia balik dan kami duduk kat sini sebab bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Dia menerangkan kenapa dia berada kat situ. Maknanya kalau bapa dia tak tua, bapa dia kalau ada tenaga, tentu bapa dia yang akan bawa kambing-kambing untuk diberi minum. Tapi sebab bapa mereka dah tua, mereka sebagai anak berbakti pada orang tua mereka, sebab tu mereka bawa kambing tadi. Lepas tu dia bagi tahu terus tujuan dia. Apa tindakan Nabi Musa? Okey, kita fahamlah Musa tolong, tapi kita tengok ayat. Tuhan kata macam mana. Kita tengok ya. Okey. Kalau kita baca kat ayat, tolong bulatkan huruf fa dekat sini. Nampak sekali kita jumpa fa. Fa saqa. Masuk fa kat sini. Fa ni maksudnya tindakan yang immediate Nabi Musa buat. Fa ni. Namanya Nabi Musa dia tak postpone dah. Dia tak tangguh. Dia kata, tak, Musa tak cakap, tunggu dulu. Kalau dia orang dah balik nanti, baru kita buat. Tak, Musa immediately terus. Fa tu maksudnya dia ambil tindakan terus. Lepas dia tahu apa perempuan tu cakap, dia terus. Fasaqalahuma. Maka dia Musa pun terus memberi minum kepada haiwan-haiwan yang mereka bawa tadi tu. Summa tawalla ila dhilli. Lepas dia tolong tu, Musa selesaikan tugas dia tolong. Kat sini kita nampakkan kebaikan Musa kan. Walaupun dia penat, ketakutan, tapi dia nampak ada kebaikan. Dia tolong secara cepat. Lepas tu dia buat apa? Lepas tugas dia tak ada lah. Dia tak ada kepentingan perempuan tadi. Dia buat apa? Dia pergi
ila dhilli. Dia pergi ke tempat teduh. Maknanya, kenapa dia cari tempat teduh? Kenapa? Para ulama tafsir kata tempat teduh tu adalah pohon lah. Pokok apa kita tak tahu. Tapi kenapa dia cari tempat teduh? Maksudnya waktu dia berjalan tadi kan dia menempuh panas. Ketika tu panas tau. Panas. Dia cari tempat dia berteduh. Dekat tempat berteduh tu dia doa pada Allah. Dia kata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dia kata, Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kepada sebarang kebaikan yang engkau kurniakan. Aku miskin, Ya Allah. Aku fakir, Ya Allah. Cuba terhayati doa ni Nabi Musa cakap apa. Kan kita belajar tadi kan, Musa dia keluar secara tergesa-gesa kan. Fakharaja kan. Maknanya Musa tak bawa makanan. Sudah tentulah dia tak sempat nak buat apa. Berjalan tengah panas pergi Madian. Tapi Allah tolong dia jumpa juga dalam pergi Madian. Lepas tu pula tolong pula orang dalam kesusahan. Duduk di bawah pokok selepas tu. Doa pada Allah. Maka para ulama tafsir mengatakan antaranya dia memang ketika tu dia sangat lapar. Kepenatan, panas. Lepas tu cari tempat berteduh dia lapar. Macam mana tuan-tuan kalau kita duduk tempat Musa? Kan kita belajar dengan para Nabi. Walaupun mereka Nabi tau. Tapi mereka menempuh kesusahan. Mereka menempuh kelaparan. Duduk di bawah pohon tadi. Kan doa pada Allah. Ya Allah, apa saja kebaikan kau bagi pada aku, Ya Allah. Aku memerlukan kebaikan dari kau, Ya Allah. Fakir. Perkataan fakir tu dia kata, aku ni fakir, Ya Allah. Miskin, Ya Allah. Aku sangat memerlukan engkau, Ya Allah. Okey. Tak faham tak cerita dia? Dah dapat sambungan cerita dia kan. Jadi, dua orang perempuan tu dia buat apa? Macam tu lah dia balik kan. Dia baliklah. Tapi waktu dia balik tadi, dia balik awal ke dia balik lewat? Tentulah dia balik awal. Sebab Musa tolong dia on the spot. Maksudnya, selalunya lelaki kena selesaikan dulu kerja mereka, lepas tu baru turn perempuan tadi. Kan perempuan tadi cakap apa? Kami duduk kat sini, kami tunggu mereka balik dulu. Maksudnya kalau tunggu lelaki tu balik, ambil masa lah. Betul tak? Tapi tiba-tiba Musa, apabila dia tahu isu tadi, dia tolong cepat. Dia tolong, maksudnya perempuan tu balik lah. Jadi maknanya perempuan tu sudah pasti dia sampai awal ke rumah ke rumah bapa dia yang tua tadi. Okey, selesai. Sekarang kita nak cari jawapan. Lelaki tua tu siapa? Dia kata, bapa kami ni seorang yang terlalu tua umur dia. Kita nak cari jawapan dia. Ramai yang kata dia adalah Nabi Allah Syuaib. Sebenarnya, ramai yang cakap tu sebenarnya dia baca tafsir. Memang dah kita tafsir sebut macam tu, kebanyakan sebut macam tu. Okey, kita buktikan siapa dia sebenarnya. Okey, siapa orang tua tersebut? Yang memiliki dua anak perempuan tadi. Lepas tu nanti kita kupas. Anak perempuan tu siapa satu kakak, siapa satu adik. Kita akan kupas nanti. Tengok dulu. Siapa orang tua tersebut? Ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan, orang tua tu dia adalah Yathrun. Dia adalah anak saudara lelaki Nabi Allah Syuaib. Maknanya bukan Nabi Allah Syuaib lah, tapi anak saudara lelaki Nabi Allah Syuaib. Okay, ini pendapat pertama. Dalam tafsir Tabari menyebutkan ada yang menamakan nama dia adalah Yathra. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama mengatakan dia adalah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Dan inilah ramai penceramah, pengajar dia sebut itu adalah Nabi Allah Syuaib. Betul tak? Kan jarang dengar dua ni lah. Jarang dengar kata Yathra, jarang dengar kata adalah anak saudara lelaki Nabi Allah Syuaib. Sekarang kita bincang. Adakah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam? Okey. Di sini kita kena belajar teknik. Macam mana kita nak cari jawapan dia? Okey. Dia tidak semua benda dalam kitab tafsir kita boleh terima bulat-bulat. Kita orang awam tak apa. Sebenarnya tak salah pun. Dari sudut agama tak salah lah kalau kita nak kata dia Nabi Syuaib. Sebab paling penting watak lelaki tu wujud. Tu saja. Tapi kalau kita kata tak, dia bukan lelaki, dia perempuan. Itu salah lah.
Tapi sebutlah nama dia Yathrun pun betul juga. Kalau kata Yathra pun betul juga. Kalau kata Nabi Syuaib pun boleh betul juga. Sebab penting watak tu wujud. Lelaki tua tu dia wujud. Sebenarnya taklah isu apa pun. Taklah berat mana pun kalau kata Nabi Allah Syuaib pun. Tetapi apabila kita nak belajar sedikit. Bukan sekadar dapat maklumat. Tapi kita boleh kongsikan. Macam mana kita boleh kata dia Syuaib? Kalaulah orang kata dia Syuaib, mungkin kita boleh tanya soalan. Apa bukti dia Nabi Syuaib? Apa bukti itu Nabi Syuaib dulu? Lepas tu kalau orang kata, kalau dia bukan Nabi Syuaib, ataupun orang kata pada kita pula, kau pula cuba buktikan kalau dia bukan Nabi Syuaib. Kita bagi dua jawapan. Macam mana nak tahu dia bukan Nabi Syuaib? Nombor satu, kita bongkar terlebih dahulu, cari maklumat Nabi Allah Syuaib dalam Quran. Kumpul ayat pasal Nabi Syuaib. Okey. Bukti yang pertama yang mengatakan dia bukan Nabi Allah Syuaib, kita buktikan dari sudut sejarah zaman waktu Nabi Syuaib Allah utuskan. Okey. Cari macam mana tau? Tuan-tuan tahu tak, Nabi Allah Syuaib ni, dia ni sebenarnya tempat dia diutuskan tu dekat je dengan tempat kaum Lut. Tempat dia dekat dan zaman tempoh waktu dia dengan Lut tu terlalu dekat. Dia bukan lama. Dia dengan Lut tu terlalu dekat. Zaman dia. Maksudnya selepas zaman Lut dihancurkan, kaum Lut tu Allah Ta'ala hancurkan azab, tak lama kemudian muncul kisah Nabi Syuaib. Nak tahu macam mana? Okey. Macam mana kita boleh kata Nabi Syuaib dia datang selepas Lut, tapi zaman dia sangat dekat dan tempat pun dia dekat. Macam mana kita nak buktikan? Cara nak buktikan nombor satu, kumpulkan semua ayat-ayat pasal Nabi Syuaib dan tuan-tuan akan mendapati apabila Allah Ta'ala menyebut nama Nabi Allah Lut, lepas tu Allah akan sebut selepas dia Syuaib. Lepas Allah sebut Lut, Syuaib. Lut, Syuaib. Lut, Syuaib. Dia dalam Quran kalau dia susun, dia ada makna. Dia tak macam dalam hadis. Dalam hadis kalau disusun, dia tak mestinya maksud disusun. Tapi dalam Quran kalau dia susun, dia memberi makna. Jadi dari sudut penyebutan nama Nabi Allah Syuaib ni, Allah akan sebut dulu Lut, lepas tu Allah sebut Syuaib. Maknanya kedudukan Nabi Syuaib dengan Lut ni selepas Lut. Selepas Lut. Okey, saya buktikan dulu. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka surah Al-A'raf, kita takkan jumpa Allah sebut susunan Nabi macam ni. Allah sebut Adam dulu, lepas tu Nuh, lepas tu Hud, lepas tu Saleh, lepas tu Lut, baru Allah sebut Syuaib. Nama Nabi kelima adalah Lut, keenamnya adalah Syuaib. Maksudnya Syuaib dia datang lepas Lut. Okey, kita buktikan lagi. Nak tengok lagi. Buka surah Hud. Kita akan jumpa Allah sebut Nabi Nuh dulu, lepas tu Hud, lepas tu Saleh, lepas tu Ibrahim, lepas tu Lut, dan yang keenam Allah sebut Syuaib. Lepas sebut Lut saja Allah sebut nama Syuaib. Okey, surah Hud. Buka suratul Hijr. Buka surah Hijr, Allah sebut nama Ibrahim. Lepas tu Allah sebut Nabi Allah Lut. Lepas tu Allah sebut Nabi ketiga lepas Lut Syuaib. Lepas tu Allah sebut kaum Thamud. Masih lepas Lut. Lepas tu buka suratul Syu'ara. Buka suratul Syu'ara. Tetap akan jumpa Allah sebut nama Musa dulu. Yang ni ada sebab lah kenapa sebut Musa dulu. Tapi Allah sebut, lepas Musa Allah sebut Ibrahim, lepas tu Hud, lepas tu Saleh, lepas tu Lut, lepas tu Allah sebut Syuaib. Tuan-tuan nak bukti apa lagi? Maksudnya 5 surah tadi membuktikan kepada kita susunan penyebutan rasul-rasul ini Allah susun dah mengikut sejarah dia. Maknanya Nabi Allah Syuaib dia ini datang selepas Nabi Allah Lut. Okey, jelas kat situ.
oleh yang demikian, adakah Syuaib yang sama yang berada pada zaman Nabi Musa? Sedangkan ayat tadi tu kata dia dah tua sangat kan? Okey, kita nak kata mungkin logik juga sebab dia dah tua. Okey, sekarang ni kita kena tahu sejarah. Nabi Musa dia datang selepas zaman Nabi apa? Kita tahu lepas Lut. Lepas Lut keluar Nabi Allah Syuaib kan. Nak zaman ke Nabi Musa ni zaman berapa? Kan jauh tu. Kita belajar kan Allah Ta'ala Musa ni dia tak muncul lagi melainkan Nabi apa dulu? Nabi Yaqub. Betul tak? Sebab tu kena faham macam ni. Nabi Ibrahim dia satu batch dengan Lut. Satu batch. Lepas Lut baru keluar kisah Syuaib. Maknanya lepas tu mesti ada cerita Nabi apa? Nabi Yaqub dulu. Kan sebab Musa Bani Israel. Musa adalah Bani Israel. Maknanya muncul dulu Nabi Yaqub, lepas tu Nabi Yusuf. Kan lepas tu tak? Lepas tu kisah Nabi apa lagi? Lepas tu kisah Musa. Maknanya dari sudut zaman tu pun dah jauh sangat. Tak kalah panjangnya umur Nabi Allah Syuaib tadi. Satu. Isu yang kedua, Nabi Syuaib orang Arab. Nabi Allah Musa Bani Israel. Nanti kita baca ayat mereka akan bercakap. Macam mana bahasa dia? Dan satu isu. Ayat yang menunjukkan, saya sebut ayat pula, yang menunjukkan bahawa Nabi Allah Syuaib, dia memang selepas Lut. Maknanya jauh dia dengan Nabi Musa tu. Kita boleh lihat dalam surah Hud. Tuan-tuan tulis. Surah Hud, surah nombor 11, tuan-tuan cari ayat nombor 89. 89. Kita cari ayat nombor 89. Tuan-tuan tengok muka surat 232. Buka Quran muka surat 232. Surah Hud ayat 89. Okey, muka surat 232 tuan-tuan akan jumpa jawapan. Yang Nabi Allah Lut ni dia duduk selepas zaman Nabi Allah Lut. Dekat je waktu dia. Macam mana kita nak tahu dekat? Ayat 89 surah Hud bagi tahu. Nabi Allah Syuaib ketika dia pesan dekat kaum dia cakap apa? Kita baca ayat nombor 89. Dia kata apa? Dia kata, wa ya qaum la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin. Nabi Syuaib kata apa? Oi kaumku, jangan kau bermusuh kamu dengan aku ni, menyebabkan nanti kamu ditimpa bencana sebagaimana yang telah kena dekat kaum Nuh, macam mana kena dekat kaum Hud, macam mana kena dekat kaum Soleh, dan macam mana kena dekat kaum Lut. Lepas tu Nabi Allah Syuaib kata apa? Lut dengan dia tu macam mana? Dia kata wa ma qaumul lutin minkum biba'id. Nabi Allah Syuaib kata apa? Dan kaum Lut itu tidaklah jauh daripada kamu. Kenapa dia kata tidaklah jauh daripada kamu? Maksudnya masa dia. Maksudnya kaum Syuaib ini dengan kaum Lut, negara Nabi Lut dekat je waktu dia. Tu dia kata biba'i tak jauh pun. Jadi macam mana Syuaib yang sama berada pada zaman Nabi Musa alaihi salam tu? Sebab orang terkeliru nama tempatnya sama, Madian. Itu dari sudut fakta sejarah. Nak bongkar lagi sejarah, nak susun Nabi-Nabi ni boleh, tapi bukan waktu ni lah. Dekat situ jawapannya. Maka Al-Imam Tabari mengatakan, bahkan sebenarnya yang paling tepat kita nak kata apa? Dia seorang lelaki yang soleh. Dia siapa sebenarnya? Wallahu ta'ala. Tapi dia memang duduk kat Madian. Bapa kepada dua perempuan. Selesai. Itu kalau kita nak ulah dari sudut ketepatan cari maklumat lah. Tapi sebenarnya tak apa pun kalau sebut Nabi Syuaib pun. Dia tak beri kesan kepada agama pun. Tapi kita belajar macam mana nak dapat maklumat. Nak saring maklumat. Banyak orang cerita pasal Nabi. Betul tak? Tapi kita diajar tak macam mana nak saring maklumat, macam mana nak dapat maklumat. Sebab tu mula-mula belajar pengenalan dulu.
Kita buka dulu sebut macam mana nak cari kisah Musa, kumpulkan ayat dia. Saya tak nak tuan-tuan terima bulat-bulat sebiji ditulis daripada saya. Saya tak mau macam tu. Kita belajar ni, kita nak belajar macam mana boleh dapat maklumat tu. Begitu. Tak nak lagi kita kata ustaz tu cakap, ustaz tu cakap, ustaz tu cakap. Kalau kita jenis ikut ustaz tu cakap, rugilah kita belajar. Kita kena belajar macam mana ustaz tu dapat maklumat. Baru kita menjadi orang yang lebih matang dalam belajar. Kat situ. Tapi kalau ada juga kata Nabi Syuaib, okey tak apa. Kemukakan dalil. Nanti kita diskusi. Mencari jawapan dia. Seronok sebenarnya. Kalau belajar benda-benda berfakta ni. Seronok. Sebab kita boleh tambah banyak ilmu pengetahuan. Okey. Penat ulas sejarah ni kan, Masya Allah. Tapi inilah ilmu Allah yang luas sebenarnya kalau kita nak belajar. Okay. Jadi secara tak langsung kita dapat belajar apa? Rupa-rupanya penyebutan nama-nama Rasul dalam Quran tu, dia ada ilmu kat situ. Dia bukan saja-saja Allah sebut Adam dulu, lepas tu Nuh, tahu tak. Dia sebenarnya dia ada ilmu dari sudut penyusunan sejarahnya. Itulah ilmu Allah yang kita kena belajar. Okey. Sebab yang berkata-kata tu adalah Allah. Okay. Kemudian, kita pergi kepada ayat nombor 26. Maknanya, setakat sampai malam ni, sampai ayat 25 tadi, maksudnya, 2 orang perempuan tadi, mereka telah balik ke rumah bapa mereka yang seorang yang tua. Jadi ayat 26 ni dia dah masuk kepada cerita 2 perempuan tadi. Mereka cakap apa kepada bapa mereka. Tapi ayat 26 bukan 2 orang yang bercakap, tapi hanya seorang daripada 2 itu. Cuma ayat 26 ni, siapa yang cakap? Kakak dia ke atau adik dia? Ulama cari juga tahu maklumat macam tu. Ada pula cari nama dia siapa yang kahwin dengan Musa tu nanti, ustaz. Ada dalam kitab tafsir ulas panjang nama dia. Cuma hanya pendapat lah. Dalil sumber dia dapat mana pada fakta dan data. Kita yang ada kemampuan ni kita cari. Kita tak nak terima bulat-bulat. Dapat pada mana? Mana data dia? Mana fakta dia? Ustaz tu cakap, memanglah ustaz tu cakap. Tapi kita kena belajar cari. Ustaz, boleh bagi saya tahu tak dalilnya di mana kata dia itu adalah anak, dia itu adalah kakak, dia itu adalah adik. Tapi banyak orang, kalau dia Quran tak cakap, hadis tak cakap, dia ambil pada mana? Dia ambil pada mana? Maka sumber yang satu lagi banyak orang gunakan. Kebanyakannya kadang-kadang dia ambil daripada Israeliat. Ada Israel boleh terima. Tapi kalau kita tak sebut macam ni, kadang-kadang kita banyak habiskan waktu nak mencari benda tak penting. Nak cari nama. Siapa nama 2 perempuan tu ya? Nanti boleh bagi nama dekat anak. Ke situlah pula. Sebenarnya Quran tak sebut 2 nama tu. Tak penting pada nama tu. Yang paling penting karakter. Kalau dapat nama sama sekalipun, tapi perangai tak tahu malu dengan orang lelaki ni, tak ada faedah juga. Quran ni dia bukan mengajar pada nama, tapi dia mengajar pada karakter. Pada peribadi dia. Oleh demikian, okey, maka kalau Allah tak cerita, Allah Ta'ala tak jelaskan, wallahu ta'ala alam. Paling penting wujudnya karakter tu, watak tu. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu hadapan, hari Isnin. Kita masih lagi pada fasa Nabi Allah Musa, pada fasa pertama. Okey, kita dah sampai kepada kronologi Nabi Musa dah selamat sampai Madian. Okey, dia menolong 2 perempuan tadi. Tapi belum habis lagi sebab belum masuk lagi kepada cerita dia berkahwin dengan salah seorang 2 perempuan tersebut. Belum sampai lagi. Okey, maknanya fasa 1 belum selesai lagi. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan dengan ayat nombor 26. Kita nak lihat nanti. Siapa perempuan yang mencadangkan kepada bapa dia untuk ambil Musa itu sebagai
staf mereka, yang menjaga gembala-gembala mereka. Dan macam mana cerita selanjutnya, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan ya. Insya-Allah. Okey, saya buka soalan. Kalau ada, saya minta maaf, saya pun tak tahu chat saya kenapa tak diboleh untuk menghantar mesej ni. Saya pun tak tahu kenapa. Nanti saya semak balik. Ya, saya pun tak berapa pandai sangat Zoom ni. Pandai gunanya. Tapi insya-Allah nanti kalau siapa boleh tolong ajarkan ya. Maksudnya macam mana chat tu orang lain public tak boleh nak hantar. Saya wallahu taala alam. Okey, saya minta kalau boleh tanya verbal lah. Wabu tanya verbal. Ada soalan tak? Ustaz nak tanya, Ya, ya. negeri Madian tu sebenarnya negeri apa sekarang ni ya? Okey. Dia dekat Syam lah. Oh, dekat Syam. Di luar. Dia dekat juga dengan Laut Mati tu. Oh, di situ ya. Sebab tempatnya tak tahu. Okay, soalan kedua saya nak tanya. Tadi Ustaz cakap Nabi Musa belum lagi jadi rasul. Betul. Tapi cara dia berinteraksi dengan Allah tu macam dia telah beriman. Jadi siapa yang ajar dia tentang agama kalau kata dia belum lagi jadi rasul? Lah, Puan ikut tak ayat-ayat awal-awal tadi? Yang ajar dia, ayat 14 tu? Itulah jawapan dia. Oh, ya ke? Tak, memang saya ikuti ilmu dan agama tu kan. Ya, kalau kita baca nombor 14, ayat kita baca nombor 14 tu, Allah Ta'ala yang beri kepada Nabi Allah Musa, Allah bagi dia kefahaman hukmah wa ilma tu. Allah beri kepada dia kefahaman dan ilmu agama. Lepas tu, sebenarnya, Nabi Allah Musa kan kita belajar waktu kita belajar dekat fasa kelahiran dia. Kalau kita ambil dekat fasa kelahiran dia tempoh hari, kita belajar, memang Allah Ta'ala sebut kepada emak dia bahawa Musa ni, bukan, dalam surah Toha, kita belajar dekat mula-mula surah Toha, memang Allah bagi tahu dekat Musa bahawa Musa ni memang Allah Ta'ala yang akan awasi dia. Allah Ta'ala yang akan jaga dia. Ada pada ayat nombor, dia dekat dalam surah Toha. Kalau kita tengok dekat dalam surah Toha, kita akan jumpa pada ayat nombor 39 surah Toha. Yang Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, walitusna'a ala aini, dan agar engkau dipelihara dengan pengawasanku. Sebab itu, kalau kita baca waktu dia duduk kat istana Firaun kan, macam mana iman dia boleh terjaga sedangkan dia duduk rumah pak angkat dia, contohlah kan dia duduk rumah Firaun kan mengaku dia Tuhan. Sepatutnya kalau anak membesar dalam keluarga yang macam tu, mestilah anak tu jadi macam ikut bapa dia, betul tak? Betul. Tapi kenapa sampai umur dia 30 tahun sampai umur 40 tahun kan, balagha asyuddahu, dia Allah Ta'ala jaga. Sebab memang kalau kita tengok pada ayat 39 Allah Ta'ala bagi tahu dah, memang dia ini dia akan berada di bawah pengawasanku. Lepas tu kalau kita baca dekat suratul Qasas, Allah Ta'ala kata dekat maknya Nabi Musa tu, memang Musa ni sendiri memang Allah Ta'ala akan jadikan. Nampak tak ayat 7? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata pada mak dia, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah Ta'ala kata apa? Ayat 7 surah Al-Qasas, kami akan kembalikan dia tu dekat engkau. Lepas tu Tuhan kata, dan kami akan melantik dia menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. Tapi waktu fasa 1, dia belum jadi rasul lagi. Tetapi Allah dah cakap dia tu nanti akan jadi salah seorang rasul. Maknanya Nabi Allah Musa dia membesar dalam istana Firaun, memang dia memiliki karakter sifat-sifat rasul itu. Maknanya orang yang baik, orang yang melakukan ketaatan. Itulah jawapan dia. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak ada confuse sikit tadi, tapi akak agak tertarik juga dengan bila Ustaz kata tadi Nabi Syuaib ini dia bukan daripada keturunan Bani Israel, tetapi adakah Nabi Syuaib ini dia salah seorang daripada keturunan anak Nabi Ibrahim selain daripada dua orang itu, iaitu Ismail dengan Ishak?
Ismail tak faham soalan dia apa tadi? Sekarang ni daripada carta yang akak tengok ni Ustaz, dia kata Ibrahim ini dia dalam sejarah dia mengatakan anak ni bukan saja 2 orang kerana Ibrahim mempunyai 4 orang isteri kalau tak silap akak. Kemudian yang Syuaib ini adalah daripada isteri yang lain dan dalam carta ni dia buat Ismail, Ishak, Madian dan Madian itu ada Syuaib. Okey. Sekarang ni di mana kata Ibrahim tu dia ada 4 isteri? Sedangkan kalau kita baca Quran dengan hadis dia sebut 2 je isteri dia, Sarah dengan Hajar. Ya, faham. Di mana kita jumpa 2 lagi isteri? Di mana fakta tu ambil? Itu isu dia sekarang ni. Okey, ini buku yang disarankan. Akak ada buku depan akak ni, buku dia Sejarah Bani Israel. Ya, penulis tak apalah, saya tak nak tahu isu pada penulis dia. Okay. Tetapi metodologi untuk mengatakan ia adalah pasangan kepada seorang mesti sebab dia kan kisah gaib kan. Jadi disiplin dia di mana yang mengatakan si Ibrahim tu ada 2 lagi isteri yang menyebabkan nanti keluarnya Syuaib tu. So macam mana Ustaz? Ustaz dengan akak. Jadi akak pun iyalah maksudnya kan akak kan dah belajar macam mana cara kita nak menetapkan sesuatu fakta. Maksudnya macam mana kita kata dia adalah sekian dan sekian, mereka ada dalil, betul tak? Jadi sebenarnya buku tu ke carta ke dekat mana-mana dokumen pun sebenarnya tidak didokongi oleh mana-mana ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa Ibrahim tu dia ada 2 lagi isteri. Yang ada di dalam Quran yang disebutkan dalam hadis Nabi Ibrahim ni, kisah dia banyak dalam hadis Nabi juga yang menyebutkan memang namanya adalah Sarah dan juga Sarah dengan Hajar. Yang lain tu wallahu ta'ala a'lam. Mungkin betul, mungkin tak betul, wallahu ta'ala. Jadi saya pun tak boleh nak bagi jawapan dia. Tetapi adakah Syuaib itu keturunan Ibrahim? Kita sedia maklum bahawa Nabi Allah Ibrahim dia memang bapa bagi dia adalah bapa bagi segala para nabi. Kenapa kita kata macam tu? Sebab Nabi Allah Ibrahim ni dia merupakan bapa kepada Bani Israel, dia juga merupakan dia juga adalah punca kepada kepada orang Arab. Bani Arab. Kepada orang Arab. Arab tu keluar daripada susur galuh Ismail sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Bani Israel keluarnya daripada Ishak. Ishak baru dia dapat Yaqub. Yaqub dia dapat Yusuf. Baik. Kat situ. So, tapi Syuaib tu daripada Bani Ismail ke? wallahu ta'ala a'lam, tetapi dia memang di kalangan Arab. Dia bukan daripada Bani Israel. Dia bukan daripada Bani Israel. Sebab tu Syuaib ni nama dia diambil daripada perkataan asy-sya'bu. Dia ada beberapa rasul yang memang dia Arab. Dia ada rasul yang memang dia Arab, dia ada rasul yang dia memang Ibrani, dia memang daripada Bani Israel. Okey, yang Bani Israel itu akak faham, rasul-rasul di situ akak faham, tapi sekarang ni tadi bila Ustaz cakap Nabi Syuaib ini di kalangan Arab, so akak nak tahu dia daripada susur galuh yang mana satu dan betul ke dia ini memang daripada kalangan Arab? Macam mana kita nak pastikan dia memang dari kalangan Arab, Ustaz? Dan akak pun tertarik juga bila Ustaz kata tadi lelaki yang dimaksudkan itu bukan Nabi Syuaib. Mungkin juga orang lain. So jadi all this while memang dah tune in yang itu memang Nabi Syuaib. Sebab dalam terjemahan pun ditulis itu Syuaib. Dan tadi kata kalau Ustaz kata tengok pada ni dia kata lelaki tua, kalau tengok daripada susur galuh ni pun memang Syuaib dengan Musa ni pun memang jauh lah Ustaz, jauh tapi jauh tu cuba kira hitungan umur jarak berapa jauh. Itulah sebab kalau tengok daripada Yusuf dengan Musa saja dah mengambil masa 400 tahun. So mana pula Syuaib dengan Musa ni kan. So jadi boleh terima fakta Ustaz tu. Jadi akak
masih itulah masih tertanya-tanya siapakah lelaki itu. Ya, lelaki tu tak tahu siapa. Sebab tu kita sebut tadi kita tak tahu nama dia siapa. Tetapi kalau kita ikut pada cara kita nak mendapatkan satu fakta dari sudut sejarah pun sudah membongkarkan bahawasanya dia tu bukan Nabi Syuaib. Tapi lelaki tu siapa? Wallahu ta'ala a'lam. So jadi selama ni bila kita kata yang Musa ini bapa mentuanya Syuaib itu salah lah Ustaz. Salah lah, tapi kesalahan tu tidaklah sampai boleh gugah akidah kita. Sebab pendapat yang kita pegang tu bukan pendapat kita juga. Memang pendapat ulama tafsir kebanyakan je. Memang sebut macam tu. Hatta Ibnu Katsir sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata kebanyakan para ulama mengatakan yang masyhur namanya adalah Syuaib. Tapi kita yang ada maklumat depan kita, pelbagai kitab tafsir, ulama buat tahqiq, buat analisis, buat kajian, maka pembimbing kitab sirah ni, kisah ni, rajinlah sikit cari maklumat tu. Tetapi tak salah pun sebenarnya. Sebab ideal kitab-kitab tafsir. Tak salah pun Kak. Maksudnya kalaulah kita kata memang Nabi Musa berkahwin dengan anak Syuaib pun sebenarnya dia bukanlah salah berat apa pun, tak apa pun. Dia tidak memberikan impak yang berat lah. Tapi dari sudut ilmiahnya kita boleh petikaikanlah dekat situ. Kat situ je sebenarnya. Tapi dia bukanlah sampai gugat iman akidah kita, tak ada apa pun. Betul Ustaz, tapi bila kita tengok dalam terjemahan pun ditulis kat itu Syuaib. So jadi all this while kita dah di make believe yang dia Nabi Musa berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Okey, ya. Nanti kelas akan datang, akak dan yang lain pun akan belajar macam mana kita nak cari sumber maklumat daripada hadis pula. Lepas tu dalam nota yang berikut ni kita akan belajar. Dia tu perempuan tu anak kakak ke adik. Kita akan tengok sumber daripada hadis. Lepas tu kita saring hadis tu. Kalau tak ada hadis, ada tak pendapat sahabat tu dia saring pula. Ada macam tu kaedah dia sebenarnya. Dia kan kita belajarkan fakta kan ada daripada sumber prima, ada daripada sumber sekunder. Lepas tu kita tafsir ni pun kita kena susun dia. Dia ada tahun tu. Begitulah insya-Allah kita belajar nanti. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okay, saya Amal. Saya nak tanya tentang doa yang Nabi Musa baca tu, yang semasa dia berada di bawah pokok tu. Kalau diikutkan macam Nabi lain dia doa macam spesifik, dia nak zuriat, tapi yang ni kan dia Rabbi ini lima anzal tak ilah yang menfa'il fakir. Apa yang dimaksudkan dengan doa tu? Saya tak berapa jelas lah suara dia. Cuba ulang balik semula Kak, cara Kak. Macam doa Nabi-Nabi lain dia spesifik nak zuriat dan sebagainya kan. Tapi doa yang Nabi Musa di bawah pokok tu, Rabbi ini lima anzal tak ilah yang menfa'il fakir tu, apa yang dimaksudkan dengan doa, apa yang dikehendaki oleh Musa ketika itu? Okey, macam ni. Dia sebenarnya kita kena tengok konteks suasana pada doa itu dibaca. Lepas tu saya sebut tadi tu, doa ni dia sebenarnya umum. Cuma kalau kita tengok pada konteks dia keluar tanpa dia keluar dalam keadaan yang cepat, fakhoroja kan. Tanpa, maknanya fakhoroja tu kalau kita faham penggunaan huruf fa tadi tu menunjukkan bahawa apabila orang bagi tahu kepada dia ada orang nak bunuh dia tadi tu, maksudnya dia keluar sebab sebelum tu, sebab ketika tu dia berada di luar. Sebab dia kan cari-cari berita. Jadi kalau kita ambil maklum pada perbuatan immediate tadi, maksudnya sudah tentu dia tak ada bekalan makanan, betul tak, dalam keadaan dia tidak ada apa-apa, selas pinggang. Maka doa yang dia baca tadi tu dalam keadaan berteduh tadi tu menunjukkan panas ketika itu. Maka pada perkataan fakirun tadi tu, maksudnya ini para ulama tafsir memberikan jawapan daripada tabi'in ke sahabat. Saya terlupa sahabat ada tabi'in mengatakan bahawa yang dia rayu tadi sebenarnya yang diminta pada Allah tadi tu dia kata doa Rabbi ini lima anzaltu ilayya min
min khairin fakir ni, kata para ulama tafsir, dia sangat lapar. Dia sangat lapar ketika itu. Kat situ. Walaupun kita tak jumpa dia spesifik, tapi kalau kita masukkan pada konteks penceritaan dia lari, betul tak? Sampai dia berjalan jauh ke Madian. Tapi doa ni kita boleh baca umum. Kita boleh guna umum. Kita boleh gunakan dia pada yang umum. Kalau kita dalam kesulitan boleh baca. Sebab dia perkataan fakirun. Boleh. Dia tak spesifik. Ke ada jawapan yang spesifik? Ke ada siapa-siapa yang bagi jawapan spesifik? Wallahu ta'ala alam. Sebab itu kalau kita tak jumpa penerangan yang lanjut, maka disiplin kita memang kena rujuk kepada tafsiran ayat. Maka kalau kita nak rujuk sesuatu tafsiran ayat, kita kena rujuk dulu scholar-scholar yang paling awal, yang dekat dengan wahyu turun. Maksud dia, kita tengok dulu, ada tak ayat Quran lain yang terangkan? Tak ada. Okay, kalau tak ada Quran, ada tak hadis yang terangkan? Tak ada. Lepas tu, orang yang paling dekat dengan Nabi, sahabat. Ada tak sahabat yang menerangkan maksud doa tu apa? Okay, kalau tak jumpa sahabat, ada tak orang yang berguru dengan sahabat? Tabi'in. Tabi'in ada. Dia kata, dalam tafsir Tabari menyebutkan bahawa dia memohon, memang dia minta makanan, dia tengah lapar. Maksud Ustaz, dia, ya. dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun dia kata macam tu juga. Nabi Musa tu dalam keadaan sangat lapar dan tak ada makanan untuk dimakan. Okey, tapi dia ada sebut tak kata siapa yang tafsirkan macam tu? Itu isu dia. Maksudnya siapakah yang, maknanya pendapat scholar mana? Sebab kita penting juga, sebab pendapat ni banyak. Tetapi kita kena tengok siapa scholar tu. Sebab kalau kita belajar, kalau kita belajar penulisan ilmiah kan, kita tak boleh ambil scholar yang terkemudian, kita tak boleh ambil contemporary. Kita kena tengok dulu yang awal-awal, sebab mereka ni orang yang dekat dengan Quran. Jadi sudah tentu orang yang ada guru sahabat, tentu pentafsiran dia lebih boleh dirujuk berbanding orang yang datang kemudian, betul tak? Sebab tu dia panggil ranking pentafsiran tu, kena tengok satu persatu. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Al-Qasas ni, kejap saya sempat buka dalam tafsir At-Tabari, pendapat yang kata dia minta makanan ni adalah pendapat Mujahid, seorang tabi'in. Mujahid mengatakan ma sa'ala rabbahu illa ta'am. Dia tak minta apa-apa pun kepada Rabbnya, melainkan dia nak makanan. Apa yang Mujahid sebut ni, Al-Imam At-Tabari dia buat kesimpulan, dia kata talaba minallahil khairi wat ta'am li'annahu kana ja'ian. Dia kata Imam At-Tabari, dia telah meminta kepada Allah kebaikan dan makanan kerana sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat lapar. Imam Mujahid yang pernah berguru kepada para sahabat, maka dia mengatakan dia minta kepada Tuhan tu tidak lain tidak bukan adalah makanan. Sebab kalau kita tengok konteks penceritaan dia pun memang boleh terima lah, sebab dia keluar tadi dalam keadaan yang berjalan jauh ke Madian, betul tak, keluar daripada Mesir, tak bawa apa-apa. Kemungkinan boleh tepat juga, tapi wallahu ta'ala alam dekat situ. Ustaz, kalau dalam buku tafsir Hamka, dia diberitahu kat sini, iaitu menurut satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia kata apa? Dan dia memberitahu bahawa memang dia sudah sangat melarat, sengsara dan lapar, dan sudilah kiranya Allah memberikannya anugerah kebajikan. Okey. Hamka, kita bukan tengok pada Hamka tu, kita tengok dia quote siapa. Dia quote Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni adalah Ibnu sahabat. Cuma kalau kita belajar detail lagi Ibnu Abbas ni pun kita kena saring lagi maklumat dia tahu sebenarnya. Sebab Ibnu Abbas ni dia ada banyak pendapat, kata begini, dia macam dalam satu pendapat tu dia ada, dalam satu isu dia ada banyak pendapat. Tapi tak apalah, selamatlah bagi kita. Kita orang awam, sekurang-kurangnya kita ada sandaran kita. Betul tak? Aku rujuk dalam Hamka quote kan Ibnu Abbas. Selamat dah kita sebenarnya. Maksudnya kita tak tersalah mentafsirkan ayat itu sebab kita merujuk kepada para ulama. Ulama tadi kita kena susunlah ranking dia begitu. Tapi kita kata wallahu ta'ala. Jadi kalau tanya pada kita nak kata doa tu sebenarnya apa? Sebab dia umum,
tapi kita rujuk pada tafsir orang yang dekat dengan zaman Nabi. Kalau macam sahabat tu, of course lah Ibnu Abbas. Kalau macam tadi tu dalam tafsir At-Tabari dia bawa pendapat Mujahid. Mujahid ni seorang tabi'in yang pernah berguru kepada para sahabat dalam bab tafsirul Quran. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ustaz, tadi yang saya pasal Nabi Syuaib tu, maknanya Ibnu Katsir memang tidak setujulah bahawa yang tadi itu adalah Nabi Syuaib. Tapi menurut hadis-hadis yang lain, mereka setuju mengatakan bahawa orang tu itu adalah Nabi Syuaib. Betul Ustaz? Hadis? Apa dia? Dia kata ada beberapa hadis menyatakan bahawa orang tu itu adalah Nabi Syuaib, tapi tak dinyatakan hadis apa. Tetapi Ibnu Katsir menjelaskan bahawa isnad dari hadis-hadis itu tidak ada yang sahih. Oh, dia kata ada hadis tapi hadis itu tak sahih. So Ibnu Katsir mengatakan hadis itu tak sahih. Maknanya ada hadis kata itu adalah Syuaib. Ya. Tapi hadis itu tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Tak ada lagi jumpa hadis yang mengatakan itu Syuaib. Yang kata dia tu Syuaib bukan hadis lah. Dia hanya pendapat saja. Asar ke? Asar lah. Jadi asar ni kita kena tengok juga sama ada dia boleh dikaitkan dengan ucapan Nabi marfu' hukum marfu' ke mauquf kat situ. Kalau yang Ibnu Katsir yang kalau kita tengok dalam saya pun sebenarnya saya dah baca Ibnu Katsir tu sebenarnya. Saya pun tak jumpa lagi kata yang Ibnu Katsir kata itu adalah hadis. Dia tak cakap pun hadis tu. Ibnu Katsir cakap itu hadis, tapi ada beberapa hadis menyatakan bahawa orang tu itu Nabi Syuaib, tetapi Ibnu Katsir menjelaskan bahawa isnad dari hadis-hadis itu tidak sahih. So Ibnu Katsir menafikan. So hadis ni hadis mana? Tetapi ini dalam Hamka. Okey, tak apalah. Tak apalah daripada Hamka tu. Tapi kalau kita pegang kepada Ibnu Katsir tu, maksudnya memang tidak kuatlah riwayat tu. Ya, betul. Maknanya maksud dia bukan Syuaib lah tu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Sanad dia. Tapi yang Hamka tu pun nak kena semak balik tau. Sebab saya memang memang sedang menyemak tafsir Hamka 30 juzuk tu. Tinggal lagi 10 juzuk saya belum semak. Tapi dekat dalam tafsir Hamka ni Ustaz, dia ada mengatakan beberapa orang lah para tafsir sendiri, imam contoh Imam Hasan Al-Bishri, kemudian Al-Basri. Betul. Ada tulis Bishri, akak pun tak sure Hasan Al-Basri ke ataupun Bishri. Kemudian Ibnu Abi Hatim pun ada cakap memang orang tua tu adalah Nabi Syuaib. So jadi akak rasa macam hari ni memang terkeliru sedikit lah dengan fakta yang Ustaz bagi tu. Walhal akak dah tanda dah apa yang Ustaz cakap tu dalam buku ni. So hari ni macam lebih jelas lagi lah yang okey, akak kena faham macam ni. Penulisan dalam kitab tafsir kadang-kadang dia sebut bukan penulis tafsir itu bersetuju dengan fakta itu. Kadang-kadang penulis kitab tafsir itu dia hanya menukilkan ada orang kata. Tidak semestinya menunjukkan penulis tafsir itu dia bersetuju dengan pendapat tu. Akak kena beza dua perkara. Kadang-kadang dia kata, okey, ada orang kata sekian. Tapi kena tengok ulasan penulis tu. Dia ada setengah kitab tafsir, dia tak bagi jawapan, dia hanya quote saja, faham tak? Dia quote tapi dia tak menyatakan pendirian dia. Kalau dalam tu Hamka beri tak pendirian dia apa? Hamka tidak, tapi imam ini memberikan pendirian dia Ustaz. Iyalah, maksudnya Hamka tu dia quote saja. Ya, dia quote saja. Tapi ambil tadi kita nak riwayat-riwayat tu memang imam ni sendiri mengesahkan macam Nabi Syuaib itulah orang tua tu. Tapi sekarang ni akak rasa bila Ustaz dah buka benda ni macam ni, so jadi akak dah mula berfikir yang all this while pemahaman akak tentang lelaki itu adalah Nabi Syuaib tu dah macam terganggu lah. Sebab sekarang ni memang dah nampak lah yang bila kita nampak dari segi zaman, Ustaz cakap tadi dari segi masa, kan, dari segi hujah yang diberi itu memang itu bukan Nabi Syuaib Ustaz.
Sebab kalau tengok daripada susu galur tadi pun jauh, sebab kalau apa yang akak belajar daripada kelas tadabbur lain, beza antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa saja mengambil masa 400 tahun. Syuaib atas lagi. Atas. Okey. Akak baca tak surah Hud ayat 89 tadi? Sempat tak catat? Ada. Dekat ayat tu akak sendiri akan jumpa Syuaib dengan Lut tu terlalu dekat kan? Ya, betul. Dekat situ pun fakta menunjukkan bahawa kalau kita nak ukur dari sejarah memanglah. Tapi tak apa, nanti akak ikut lagi, akak akan bertambah resah lagi sebab kita akan bagi lagi maklumat-maklumat yang berikutnya. So selamat. Selamat pening. Tak betul, sebab kita belajar ni, kita tak nak mengajar pada pelajar bahawa jangan bergantung sangat dengan apa, kita kena ajar pada pelajar macam mana maklumat tu dapat. Jadi saya memang selalu buat macam tu dalam kelas-kelas. Ini rujukan dia. Mungkin saya kata tu betul, mungkin salah tu benda yang kita tak dapat lari lah. Tapi kita kena ajar tentang macam mana maklumat tu dapat, bagaimana kita nak pegang pada fakta kan. Tak nak kita quotekan, aku belajar dengan ustaz ni, aku belajar dengan ustaz ni. Kita kena belajar peringkat ustaz tu boleh dapat macam mana fakta itu. Itulah sepatutnya kita kena belajar. Tapi jawapannya kalau akak baca sendiri memang betul lah. Memang dia bukan Syuaib pun. Ya, Ustaz. Ya, insyaAllah. Tak apa. Itu. Jangan pening-pening. Okey. Ada soalan lain? Sebelum kita berhenti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, hari tu yang Ustaz cakap nak recommend tafsir. Boleh Ustaz bagi list? Kami menanti-nanti Ustaz. Saya susah juga tahu sebab tafsir ni dia ada macam ni. Dia ada pro and con. Dia ada yang kelebihan dekat part ni, dia ada kekurangan part tersebut. Waktu hantar saya pun saya memang tak bergantung pada satu. Saya ni Allahu Akbar. Tapi kalau saya pun susah juga nak bagi jawapan lah sebab pertama sebab saya sendiri tak ada lagi lah nak membaca keseluruhan tafsir Melayu ni. Kalau yang saya sedang buat semakkan sekarang tafsir Hamka. Dah 20 juzuk dah saya semak daripada kulit ke kulit lah. Sebab saya dapat satu amanah daripada satu penerbitan yang dia buat semula tafsir Al-Hamka. Jadi kita tengok balik. Memang dibacalah huruf by huruf sebab tu kita tahu Hamka punya style macam mana. Sebab tu tapi kalau nak rujuk mudah faham boleh baca Hamka lah. Hamka dia ada kelebihan dia sendirilah. Dia suka bawa contoh-contoh tu sangat senang nak faham. Contoh Hamka tu. Tapi kadang-kadang dia bawa juga riwayat. Ada juga dia bawa Israiliyat. Tapi dia bawa Israiliyat tu kena tengok. Kadang-kadang dia just quote saja tau. Dia quote. Tetapi kalau orang baca tu takut nanti dia tak baca habis. Dia kata Hamka kata. Sedangkan Hamka dia cuma sebut je. Bukan dia setuju. Sebab tu kita kena baca. Kita kena baca kalau kita baca kitab tafsir. Kita kena baca mula-mula muqaddimah. Muqaddimah tu maksudnya apa metodologi penulis itu. Kira-kira kita kena faham macam tu. Kalau nak ambil Hamka boleh. Ibnu Katsir pun boleh juga. Ibnu Katsir pun boleh. Cuma Ibnu Katsir dia ada beberapa versi. Dia ada beberapa versi. Versi tu tengok. Ada yang terjemahan penuh Ibnu Katsir. Ada yang ringkasan. Ringkasan tu pula ada metodologi peringkas tu. Ada tafsir Ibnu Katsir yang dibuat oleh Al-Mubarakfuri. Dia buang semua Israiliyat. Dia tolak terus Israiliyat. Kalau yang pustaka Imam Syafi'i tu, yang warna hijau tu kan, kita jumpa terjemahan. Situ dia ambil juga kadang-kadang Israiliyat ada. Dia masukkan juga. Tapi ada satu lagi tafsir yang kitab Umdatul Tafsir yang diringkaskan oleh Syekh Ahmad Syakir. Tu dia ada tahrih hadis. Dia macam ni, Ibnu Katsir, dia terkenal dengan nilai dia ada bawa hadis juga. Tapi hadis dia bawa tu kena ada saringan dia. Jadi ada kitab tafsir yang telah menyaring hadis-hadis tu. Ibnu Katsir boleh, Wahbah Zuhaili pun boleh, Dr. Wahbah Zuhaili boleh. Boleh baca. Ataupun tafsir yang Melayu macam boleh baca tafsir Son Haji boleh.
Ada 30 juzuk boleh baca. Okey, tapi kena belajar jugalah asbabun nuzul dan sebagainya. InsyaAllah. Moga-moga Allah bagi manfaat. Okey, ada pertanyaan lain? Dah pukul 11 tadi. Kita berhenti dekat sini. Kalau ada soalan tak apa, saya boleh je insya-Allah. Boleh saya jawab mana-mana yang mampu saya jawab ya. Kalau salah silap tolong betulkan ya. Biasalah kita ni ada kali kita cakap betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dekat yang ayat yang Nabi Lut cakap dia dekat dengan kaum, lama sudah tutup Al-Quran pula. Yang dia kata dekat tu kan biba'id tu. Tapi kalau kita macam mana kita nak tahu dekat tu maksudnya dekat pada waktu? Adakah itu sebenarnya dekat pada tempat biba'id tu? Biba'id tu kalau tengok dari sudut geografi pun, kalau cuba tengok peta, Madian tu dekat dengan mana? Dari sudut geografi, lokasi pun memang dekat dengan tempat Lut. Dari sudut zaman pun dia dekat. Jadi yang Nabi Musa, Nabi Syuaib pesan dekat surah Hud tadi tu, dia ingatkan dekat kaum dia, ingat azab yang pernah Allah timpa dekat Nabi-Nabi dulu, macam azab Allah bagi dekat Lut juga. Lut tu dengan kita ni, tak jauh ya. Lebih baik itu maksudnya masa dia. Tak jauh. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Kat situ. Tapi itu dalil menunjukkan zaman dia dekat dengan Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Okey. Alright. Ada pertanyaan lain? Tak ada, kita berhentilah insya-Allah ya. Dah jauh malam dah. Kita jumpa nanti insya-Allah lain waktu. Kita jumpa hari Isnin akan datang. Kita akan habiskan untuk fasa yang pertama. Kalau ada jawapan saya tersalah, kalau ada jumpa fakta yang betul, tolong bagi tahu ya. Nanti saya sedia untuk membetulkan dan kita boleh belajar sama-sama. Okey, insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka